Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni adalah hari Isnin tu pembukaan minggu baru untuk bulan ini. So maupun kita akan tengokkan secara performance untuk last week punya performance untuk di Bitcoin, apapun untuk di kripto. Normally kita tengok untuk hari Isnin selalunya ada berlaku kenaikan, normally lah, tapi tak naik banyak pun. So kita tengok kali ini ada tak momentum untuk berlaku kenaikan. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So currently total market cap mengikutkan performance semalam adalah total market cap drop 1.42% iaitu kepada 1.58 trilion. Volume juga 47 bilion iaitu 7% drop. BTC dominant drop daripada 52 ke 51, Ethereum drop daripada 17 ke 16.8%. So tengok harga semasa untuk di Bitcoin adalah pagi ni berada di 41.2. So secara weekly, kita nak tengok weekly maknanya kita drop 5%. So ini belum pukul 8 lagi. So kalau pukul 8 barulah daily close. Bila daily close, ini weekly candle pun akan close. So kita adalah masa setengah jam lagi. So ini Bitcoin dah secara weekly kita drop 5%. So ini kita jangkakan untuk all coin yang lain juga akan turut drop. So Ethereum drop 6%. Kita tengok performance untuk weekly. Ethereum 7% drop, Solana drop 4%, Cardano drop 2%, AVAX masih lagi berlaku walaupun ada drop 4% untuk malam, tapi secara weekly dia berlaku kenaikan hampir 10%. So menunjukkan AVAX tu kalau ada breakout, so memang ada opportunity yang naik yang tinggi. So AVAX memang ada naik, Polkadot pun naik sikit tapi taklah seagresif AVAX. So lain-lain orang tengok 5, 6%, 8%. Untuk Doge, Tron 5%. So mostly Matic sendiri pun 10% drop. So mostly semua berlaku lah. ICP 93%, Atom 5%. So mostly all coin semuanya sedang drop disebabkan Bitcoin juga drop. So let's go kita pergi ke chart kita. So lupa nak check dua kamera. Okay dah share. So inilah untuk di Bitcoin. So apa yang kita nak tengok currently adalah kita tengok momentum. Ada tak price ada lagi momentum untuk berlaku kenaikan ataupun drop ke bawah untuk correction. So yang kita tengok ini adalah currently untuk di Bitcoin, nampak dia buat macam sikit triangle. Kalau di 4 hours kita nampak kalau 4 hours kita buat macam triangle. So triangle ini adalah continuously pattern. So expectation untuk dia price breakout lagi atas. Untuk breakout ataupun tak jauh mana. Target dia mesti kita ada major resistance. So kalau ada baku breakout ke mana, so menunjukkan kita target at least 1.6 daripada yang ni. Swing high to swing low kita ada 1.6 ke 47.4 sampai 47.5 lah kita target. So kalau berlaku kenaikan ni biar saja, tak ada sebarang pembelian untuk kat kawasan ni. Yang ni adalah kita monitor. So sama ada price untuk pump lagi, ada momentum. So apa RSI di 4 hours dah hampir oversold, top RSI oversold. Dan kita tengok di daily. Di daily juga RSI masih lagi berada above 50. Dan stock RSI ataupun kita panggil momentum kita berada di oversold. So ini momentum untuk naik itu ada. So ini bila-bila boleh berlaku kenaikan, tak mengejutkan untuk berlaku kenaikan. Dan juga tak mengejutkan sekiranya RSI di daily breakout below 50. Dan kita nampak stock price akan start drop. So ini kita tengokkan ada sama ada price drop atau naik. Kita akan tengok kan. Tu tak perlu panik untuk sembarang pembelian untuk di kawasan ni, kecuali anda untuk long term untuk DCA. Anda tak masalah DCA untuk long term untuk target tahun 25, tak masalah untuk DCA sikit di kawasan ni. Tapi untuk tu lebih tunggu untuk correction. So untuk kita ini kita akan monitor yang ni. Akan monitor untuk di 4 hours ni adalah satu support dan resistance. Tu alhamdulillah. Walaupun tu tak ada buat review dalam 4 hari ni, tu ada sharekan quarter setup ni di Discord channel. So kita ada support dan resistance. Currently price dah buat reaction dengan support, buat reaction dengan resistance dan dia dah buat satu triangle. Tu triangle ini adalah kita akan tengokkan momentum dia. So nampak ni kalau breakout ni ada sampai bawah pun RSI ada oversold, top oversold. So tak nampak momentum untuk breakout ni. Tu unless kita ada something news dalam crypto mengenai Bitcoin yang boleh black swan event, sama ada positif ataupun negatif news tu akan menyebabkan price naik dan drop. So bergantung kepada news tu. So kalau price Bitcoin drop, so ini opportunity untuk kita buy. So kat sini currently kat manakah point daripada high? Ada yang tanya Zul kat mana point Zul nak buy? So dengan high yang ada currently, so sekiranya price Bitcoin buat correction mana-mana ke dalam kawasan support ini adalah consider good position untuk Zul letak another buy untuk more higher price atau more pada long term ataupun dapatkan aset sebanyak
dapatkan lagi aset Bitcoin masuk simpan dalam tu punya wallet. So itu untuk tu punya position kali tu tengok kan. So ada berapa lah kita ada support sini. Yang penting lah trendline merah ni kalau breakout sebenarnya kita ada opportunity untuk price react dengan kawasan support bawah ni. Dan dapat bawah ni yang kita jangkakan adalah di daily akan berada oversold. So arah pun oversold. So masa tu adalah lebih cantik untuk dia bound untuk next movement. So sama ada kita dapat resistance kita ataupun tak dapat, drop dulu baru dapat. So terpulang apapun soon later price akan berlaku kenaikan ke kawasan board resistance kawasan 50k sebelum last rejection. Dan last rejection ataupun kita panggil last correction tu adalah good position untuk kita all in untuk sebelum tahun 2025. So itu untuk Bitcoin. So kalau pergi ke ruangan komen, so ada 3 hari ni Zul tak ada buat review, hampir 4 hari 5 hari. So nanti Zul akan tengokkan. So yang pertama kita akan tengok Tanah Zul boleh tengokkan. So ada dam sampai berapa. Okay, Solana dan Cardano. Nampak Cardano dulu. So Cardano ni ada berlaku kenaikan. So macam akan dua ada sharekan dalam tu punya Discord channel walaupun tak ada review. So Cardano melakukan kenaikan tu dan breakout resistance ni. Breakout resistance ni dah sampai dia punya target 1.6. So dah sampai pun 1.6. So ni kita boleh delete saja ni. Dah sampai kat sini. Kalau tengokkan dekat target tu 1.6 Fibonacci iaitu 61 sen dah pun sampai. So kali kita menunggu correction, sama ada correction ataupun dia nak naik lagi terpulang kepada market. Tapi walaupun berdasarkan target bawah ni dah sampai, so yang kita nak tengok adalah reaction seterusnya. Adakah price akan berlaku drop? So bergantung ni, kalau Bitcoin melakukan drop, kalau ikutkan sini kita nampak di 4 hours ni, ini adalah quarter signal bearish. So bearish tapi kita dalam momentum uptrend. So price boleh breakout ni, sekiranya kita breakout ni more higher ke atas. So kita tengok di 4 hours pun RSI more oversold, stock RSI pun oversold. So kalau berlaku kenaikan kata tak mengejutkan. Cuma di daily kita tengok di daily RSI tu dah kata high di price. Kita nampak RSI tu adalah overbought, stock RSI pun overbought sebelum ni, berlaku sikit dropping. So the dropping tu meletakkan stock RSI oversold. So, sama juga momentum kita adalah kali lah momentum uptrend. So ini sebarang pergerakan naik itu adalah lebih tinggi berada drop. Tapi kalau drop itu adalah meaning good untuk kita tambah lagi aset. So kita panggil correction. So itu untuk di Cardano. So kalau untuk di drop, nak tanya drop nak sampai mana? So ikutkan, kalau daripada yang ni correction yang kita nak tengok adalah kita boleh buat satu trend line kat sini. Yang ini kemudian kita boleh draw last low, last high dan kita akan dapat support. So andai kata price dapat break jatuh balik dalam kawasan trend line putih ni dengan kawasan box support ni adalah consider good untuk range tu. Ini lah kita tengok. Jika kan tadi RSI kalau drop below 50, Bitcoin drop, so Altcoin akan drop juga. So expected price boleh drop kawasan ni, dan drop kawasan ni consider good position untuk kita entry. Another dapatkan position untuk more pada long term lagi untuk next pump. So itu untuk di Cardano. So dalam 50 sen, 50 sen ke 40 sen, bergantung kepada price masa. Kalau ada berlaku kenaikan lagi, so mending ada support tu akan naik sikit lah. So itu untuk di Cardano. Kemudian untuk di Solana, so untuk Solana pula kita ada support sebelum ni, kita ada monitor price dah breakout lagi. So sama juga kat sini, kita dah breakout, ikutkan kita dah daripada downtrend berubah jadi uptrend. So price akan keep buat naik. So untuk yang ni sebarang major correction yang kita tengok adalah price boleh return balik dalam kawasan almost $40. So kita ada support resistance kawasan ni, price dah buat reaction. So sebarang rejection kawasan ni adalah good untuk kita buy lagi. So ikutkan masa ni adalah terbaik adalah yang kita nak cooling down. So dia correction untuk di semua chart ataupun di semua altcoin. So daripada Solana ni, andai kata kita dapat rejection daripada point ini untuk correction ke bawah support ini, ada swing low to swing high, kita ada support. So ini more aku kata tempat yang baik lah untuk kita buy untuk more higher ke atas. So itu yang ditunggukan. Kalau ada pembentukan yang tu kita boleh buy. So sebarang kenaikan dengan kawasan ni tak mengejutkan. Sebab apa? Kalau RSI masih boleh berada above 50, stock RSI berada oversold. So currently kita tengok untuk di Bitcoin dan altcoin, stock RSI semuanya berada oversold. So ini ada momentum boleh berlaku kenaikan. So kenaikan tu menjadikan kita dah buy bawah ni, so kita enjoy saja profit. So sebarang correction daripada pembentulan nanti baru kita akan buy di kawasan di support. So dengan current high yang ada untuk di Solana ni, support yang ada adalah di kawasan ni, dan kawasan ni adalah kita tengok look to the left, memang kita ada support kawasan ni, kita ada resistance kawasan ni. Now kata resistance become jadi support balik. So
sebarang correction ke kawasan almost $37 ataupun $35 adalah good range untuk anda consider nak all in pun boleh, untuk expected untuk more higher ke atas untuk tahun 2025. So itu untuk Solana. SATS kat Zoom boleh sort. Okay, SATS USDT tak pasti coin apa. Tengok di Kokon aja. Okay, so pernah review sebelum ni. So price daripada point. So yang ni kita tengok lah, dia support, kita ada breakout yang ni, rezeki dapat balik kat bawah sini. Kalau ikutkan swing low to swing high, dapat support lagi sekali, kecil support ni. So boleh buy sini, buy sini. So cantik lah. So price dah berlaku kenaikan, dah kenaikan yang banyak. Ikutkan 1.6, 2.6 pun dah sampai pun 2.6. So 2.6 dapat kawasan ni. So ini good untuk correction sebenarnya. Ikutkan good untuk correction. So RSI pun dah berada oversold, stock RSI pun berada oversold. So untuk di side ni kalau berlaku rejection, kita akan tengok balik. So kita akan tengok sini adalah price daripada point ni. Kita tengok kita ada base dekat kawasan ni. So base kawasan ni adalah ataupun 1.6. So sekiranya price boleh return balik ke dalam 1.6, itu adalah consider good lah. So kalau ikutkan inilah small swing high to swing low, kita ada support dalam round yang ini. Okay, price support. So sekiranya price boleh return dalam kawasan support tu dan meletakkan RSI consider oversold, stock RSI pun oversold. So ini kita cakap inilah kita punya support, dan nanti kita akan dapat resistance. So another pump untuk higher tu. Untuk short term ini adalah consider punya support dia. So kalau ada sedikit agresif lagi dengan Bitcoin, kita boleh jangkakan price ada drop almost same dengan level higher sebelum ni. So dalam kawasan ni, iaitu dalam kawasan harga bawah lah, nak sebut banyak. So tu yang kita boleh jangkakan ataupun dijangkakan kalau ada dropping. So current support yang kita boleh monitor adalah yang ni. So next side, salah tu boleh review bond darat USDT. Support kat bond tengah, bond minggu ni pun kalau yang lain semua tengah drop, bond masih lagi berlaku kenaikan untuk secara weekly. So kita tengok ada berlaku kenaikan. So dia masih lagi naik. So dah naik dengan drastik ni, daripada kuasa resistance kita dah sampai even 4.2 pun dah melepasi. So yang ni kita perlu delete, tak perlu kita monitor dah. So kalau kita kan tengok untuk di daily, price dah naik memang drastik lah, memang naik betul banyak. So karya apa yang tengok adalah kita perlu rejection. Tu rejection kat ni dah banyak ni, rejection ni dah kira huge rejection ni. Tapi ikutkan candle ni, inilah candle quarter double army, lupa dia punya nama candle tu. So mostly adalah another percubaan pump boleh berlaku, tapi ikutkan yang hijau ni tak agresif pun. So ini kita akan tengokkan, ikutkan inilah quarter dah bearish signal. So expected to drop. So drop itu kita dah ada pun drop itu. Cumanya kita tengok correction kalau ikutkan kita ada satu trend line ni, kita boleh draw satu trend line. Low ini to low ini kita boleh draw yang ni. So ini adalah correction yang terbaik lah kalau untuk di bond. So sebalang correction. So ini kita tengokkan last low daripada last pump dia, last low ini to last high. So ini kita akan ada box support. So andai kata price drop, yang kita nak tengok untuk bond ni adalah sedikit cooling down, iaitu price yang mana consider dia buat sikit drop kawasan ni, aku kata sideways yang lama sikit drop, dan kita ada akan create satu bullish. So meaning itu tandanya support ini anda boleh all in untuk next position buy. So itu yang kita nak tengok untuk di bond. So better adalah dia slowly drop ke kawasan support, kemudian nanti dia dapat satu channel. So meaning masa tu RSI pun oversold, RSI pun oversold, tambah di daily. So good position untuk dia pump lagi. So untuk bond yang kita nak tengok adalah more kepada data yang lebih positif untuk dia pump, adalah price buat slowly drop kawasan ni ke kawasan support sebelum next pump. So itu untuk di bonds. Kemudian tadi apa nama RATS USDT. Okay, RAT dia pun dah berlaku kenaikan juga, lebih kurang sama macam di apa nama bond tadi. So sama juga kat sini kita boleh jangkakan, iaitu dengan rasa macam pernah buat review je tu, tengok balik GIO. Okay, tak pernah. So first kali kita akan tengok last high ni ada break sampai 1.6 4.2 breakout, dan berada balik di 4.2. So currently yang nak tengok ni adalah kita ada ni, kalau nampak kat sini satu candle ini adalah consider dia punya support, dia punya support. So ni sebarang drop ke kawasan ni adalah consider kita boleh katakan dia punya support. Cumanya kalau nak lagi
cantik, kita boleh draw. Last pump dia adalah ni, last low, last high. So support dia lah kita consider kalau price boleh return balik dalam kawasan ni. Ikutkan price dah pun touch support dan bounce. So ini secara teknikalnya kat sini kita boleh dah monitor support dan resistance Fibonacci. So sebarang price kalau dia meletakkan price drop kepada support dan RSI tu oversold, tu good lah untuk kita add lagi more. Kalau ikut ni last high, last low, untuk kali support, so kita ada bulk resistance. So inilah support dan resistance yang kita boleh monitor untuk ride ni, untuk next pump. So sebarang price di support dalam kawasan ni adalah good untuk DCA. Tapi kalau dapat lagi signal iaitu di daily tadi kalau ikutkan ni, kalau RSI tu stop RSI overbought, stop RSI pun overbought, so meaning good untuk dia drop. So sebarang nak tengok price tu 2-3 candle lagi dalam kawasan ni, so meaning kalau RSI tu oversold, stop RSI pun oversold, tu good untuk dia bounce daripada kawasan ni untuk more higher ke atas. Kalau yang boleh berlaku adalah RSI above 50, stop RSI oversold, so consider boleh juga pump daripada kawasan support ni. So meaning secara long termnya ataupun current time, kita tengok rad ni ini adalah kawasan dia punya support dia. So itu untuk di rad. Next comment, saya kata tolong tengok Shield USD buy dekat mana. Shield USDT. Okay, last kita tengok Shield USDT ni adalah yang ni. So ikutkan price dah drop below harga opening, price kat mana boleh buy sebenarnya. Selagi mana price berada dalam falling channel ni lah consider good range untuk anda take risk. Risk sikit tinggi sebab apa, harga below opening. Tapi kalau mostly ada ikut rezeki adalah, so price ini adalah downtrend, ini adalah consider reversal pattern. So later kalau breakout ni, kalau rezeki dia punya dapat positif fundamental, dia akan expect boleh huge pump. So meaning anda boleh letak, kalau nak tanya position, so whatever dalam kawasan ni adalah good range untuk anda letak position buy untuk long term. Dan make sure anda invest duit expected boleh loss, sebab apa, harga dah below opening. So sebarang breakout ni adalah good untuk anda naik dan kita akan tunggu kita boleh kuartal DCA kawasan ni ataupun all in kawasan ni. Kalau naik good, kemudian ada correction lagi, kita boleh buy another second position untuk another more higher pump ke atas. So itu untuk DCA. So consider ini adalah kuartal signal untuk reversal daripada downtrend berubah uptrend. So consider good position buy untuk long term. Make sure anda invest sebab apa, harga below opening. So make sure anda kaji punya fundamental. Secara technical, price dah ready untuk breakout, dia punya downtrend berubah jadi uptrend. So itu untuk dicil. Kemudian Cardano dah tengok tadi. Salam Zul minta tolong Suipad, apa tu, SUIPAD. Okay, ada ni di KuCoin tu, kan tengok di KuCoin je sebab tak pernah review semua ni. So harga opening adalah dekat sini, below opening dah drop. So kalau ikutkan kat sini, kita boleh draw channel sebelum ni, low ini to low ini, kita draw apa ni. So price dah breakout pun dia punya downtrend. So breakout dengan volume yang tinggi lah. So bila breakout ni, so ini siapa yang ada ambil take risk dalam kawasan ni, dia dah kuat enjoy dia punya profit. So next itu kita tengokkan current apa yang berlaku. Last pump ni, last low, last high, dan price juga berada di kawasan support. Kawasan support ni, kemudian kita tengok performance dia punya pump lepas breakout punya resistance. Last low, last high ni kita ada bulk resistance, price dah breakout. So ni adalah kata salah satu breakout yang cantik lah, yang mana kita dapat breakout daripada falling channel, satu huge candle dengan volume yang tinggi, kemudian price buat correction balik last low, last high ke kawasan support, dan support tu RSI above 50, stop RSI berada oversold. So ingat, masa kita uptrend ataupun momentum tengah naik ni, so correction yang paling besar adalah RSI di oversold. Tapi dalam kenaikan ni kita boleh jangkakan iaitu selagi mana RSI berada above 50 dan stop RSI berada oversold. Sebab tu cakap tadi di Bitcoin ni price boleh naik saja bila masa. Sebab apa, RSI above 50, stop RSI berada oversold. So kita dapat momentum tu, so ini ada dengan support good news sikit tu, price boleh berlaku kenaikan. So apa yang berlaku dekat Suipad ni, price berlaku kenaikan. Sekarang sampai mana? Dah sampai maksimum betul-betul sampai 4.2. So tak payah akan zoom in sikit. So kita akan nampak betul-betul di kawasan 4.2 dah sampai. So ini kita jangkakan akan berlaku sikit base. So base yang kita tengok adalah sebarang pattern bullish. So pattern bullish yang kita nak tengok adalah kat kawasan ni. Kalau ikutkan yang ni, kita pergi mungkin 4 hour sikit. So kat sini kita nampak consider yang ni, channel. So ini adalah another bullish channel untuk next pump dia. So next pump target ni adalah last low, last high, point of breakout ni adalah price akan sampai ke kawasan yang ni, ataupun kita boleh draw kita punya Fibonacci last
high last low, kita ada resistance. So price ni adalah 1.6 kita berada almost dalam 20 sen, target ni pun almost berada dalam 20 sen. So ini kita boleh legit. So ini consider kat mana support dia last pump ni. Kita ada satu base di candle ni, draw kat sini, kemudian kita akan dapat support lah. Kita akan dapat support, the price dah pun sampai support ni adalah kita punya support resistance. So ini kalau nak kata mungkin dah buy kawasan ni, buy lagi, nak DCA lagi, so mana-mana dalam kawasan support ini adalah consider good untuk next pump. So kita expectkan untuk sweep untuk next pump dia adalah kawasan ni. Tapi sebarang rejection untuk Bitcoin kita boleh jangkakan, kita boleh ambil lagi low support dia. So price adalah consider last low last high, so ini kita boleh jangkakan. Kalau ada lagi low sikit drop bawah, adalah price boleh drop juga dalam below ini. So yang currently kita tengok yang ni. Tapi kalau price drop dalam kawasan ni, ini adalah consider price akan meletakkan RSI di daily oversold. So another big quarter big correction untuk all in target untuk dapatkan next pump. So itu untuk di Sweepet. Kemudian kadang kita monitor ni aja, tak monitor yang ni, kita akan monitor yang ini saja untuk support resistance. So next comment, selain invest Zul ada join airdrop tak? Zul tak join airdrop apa-apa. Okay, Raka Zul. Okay, Raka USDT. Lama juga tak tengok Raka ni. Okay, apa berlaku Zul ada dulu tu pernah buat kat mana? Sekejap tengok balik tu, tak pasti Zul buat kat mana dulu. Okay, dekat, okay, kat sini tu buat kat kira so kita tengok last harga opening kat sini, tak tengok. Okay, kat sini kita clearly nampak ada satu falling channel, harga opening ada sloping drop ni. So soalannya, dah break up belum dia punya down channel ataupun reversal pattern? So dua low ini kita boleh ambil, ataupun kita ambil dua low terakhir ni, low ini dan low yang ini, kemudian kita ambil paling tinggi yang ni lah. Kita akan belakang sikit. Tu yang ni paling tinggi, yang ni tu kita akan ambil kat situ aja. Okay, kita nampak falling channel. So price belum lagi breakout, tapi tanda-tanda untuk breakout tu ada. Kat ini pun kita nampak ada continuous pattern ataupun triangle. So more breakout. So meaning untuk di Raka ni harga above opening. So mean siapa-siapa nak on in now adalah good time dia. So kita ada satu resistance yang major kat kawasan ni. So price selagi mana below harga yang ini, ataupun dulu salah harga dia below yang ni, adalah consider dan masih lagi dalam kawasan falling channel. So now adalah consider kalau ikut kalau Zul invest dalam radio ni, ini adalah position yang Zul akan all in dapatkan. Kalau nak dapat 10,000 coin, 1,000 coin, inilah kawasan yang Zul akan grab buy dan Zul akan tunggu reaction seterusnya. Meaning breakout ni consider boleh berlaku kenaikan. So siapa nak invest Raka ni, kalau Zul nak invest kat sini adalah memang kawasan yang salah satu condition yang Zul tengok coin ni adalah good untuk Zul all in. So inilah untuk di Raka. Kemudian next comment, RNDR render USDT. Okay, render ni dah breakout dia punya ni. Kita ada monitor kat dia punya support, iaitu touch sekali aja berlaku kenaikan. So ini kita tengok, contoh kita tengok adalah kenaikan, kemudian price drop, slowly drop. Yang dia buat di daily berada oversold. So ini confirm akan berlaku kenaikan. So siapa yang nak all in kawasan ni, dah tahniah untuk all in. So nak kita tengok price dah berlaku kenaikan dah sampai ke kawasan resistance kawasan ni. Bila kawasan resistance, kita jangkakan RSI di daily oversold, untuk RSI pun oversold. So yang kita nak tengok adalah cooling down yang sebenarnya sama ada dia buat cooling down yang tak agresif, tapi ikutkan kat sini dah good pound. So ini kita jangkakan price berlaku kenaikan, kita akan seperti dia buat short term pump aja. So gini kita nampak, okay, ada base kawasan ni dah support dan resistance. So ini kita jangkakan price akan buat stabil dalam kawasan ni. So yang kita tengok adalah price buat stabil dalam kawasan ni, ada pump ke atas. So rejection yang paling cantik dalam kawasan ni disebabkan dia touch kawasan resistance. Adalah kita nak tengok, okay, yang ni dah sampai ke 1.6, kita tak nak monitor. So yang kita nak tengok adalah sebarang correction balik daripada point ni. Point penting, ini point penting, meaning dua connection point penting ni kita berjangkakan untuk cara long term. Sebarang point return balik ke kawasan dalam price kuning putih ni, so consider good position untuk all in. Another position all in untuk expected more higher ke atas. So ni tengoklah, kalau dia naik, tapi expected kalau dia ada cooling down yang agresif. So berjangka kita jangkakan dengan ni adalah ada reaction dengan kawasan resistance. So swing low, kalau ikutkan
last low. So dia tak touch lagi, mungkin ada touch lagi sikit tinggi. So ini kita boleh draw nanti last low, last high, kemudian correction, last correction adalah tengok dia consider dia punya support tu pun lebih kurang sama dengan yang ini dengan yang ini dan Fibonacci dan ketrailan. So ini untuk yang ni RNDR ni Zul jangkakan price mungkin akan berlaku kenaikan sikit lagi untuk touch kawasan resistance, kemudian kita akan ada rejection sikit sebelum next pump. So, kita akan ada satu bullish trend line. So ini adalah last correction consider all in, kemudian expected price akan melakukan breakout dan 25 dia akan start kick off untuk next bull run. So itu adalah jangkaan untuk di RNDR. So meaning secara technical good untuk di performa dia bagus, ataupun pergerakan bullish dia tu bagus, follow dia punya technical. So meaning sebarang rejection kawasan ni adalah consider good untuk all in untuk next bull run. So itu untuk di RNDR. Kemudian next comment, tuan tu tolong ajarkan setting RSI tu. Okey, RSI ni tu tak, tu hanya ubah sedikit saja, tak ubah banyak lah. Kalau anda tengok ikutkan daripada ni, nanti jap tu ambil yang ini, setting dia mana, bukan ini. Okey ni. So anda boleh screenshot, anda follow aja ni. Kalau nak follow tak ada apa pun. Yang nombor-nombor ni ada sikit ubah sikit, tak ubah lah, kita ada sikit tu tambah je. So yang ni anda boleh ikutkan by default aja. So yang ni tu tanda-tanda ni ubah color lah. Anda nak ubah trend line tu anda dekat box tu buat macam ni. So anda boleh model lah. So anda boleh screenshot nanti dan anda boleh follow. Kemudian next comment, kalau tu boleh suggest kawan apa yang akan boom. Okay, 245. So ni akan anda boleh tengok ada sekarang ni kita ada tambah satu lagi kategori. First kali kita ada Bitcoin, kemudian kita ada altcoin. Altcoin ni kita bagi beberapa jenis. Kita ada Ethereum. Last kita ada itu adalah kata coin yang metaverse. Kemudian ada payment. Kemudian kita yang baru ni kita ada AI pula. AI ni tu tak masuk lagi. Tak masuk lagi kata kaji AI tu. Tapi ada beberapa AI yang dah naik. So next pump adalah kalau consider small lah AI lah. AI chart tu anda boleh tengok lah yang tu possible, tapi boleh invest 2-3 chart. Tapi jangan lepas juga aku kata macam metaverse apa semua. Sebab apa, gaming tu nanti kan dia main balik. So ini kita boleh invest. So anda boleh target lah. So ada target semua. Ada Bitcoin, ada altcoin yang payment, mostly tu pada payment. Kemudian ada kepada metaverse pun ada. Kemudian AI nanti tu tak invest lagi lah. Tapi kalau ada coin chart-chart yang cantik ni tu mungkin akan invest juga. So salah tu tolong tengok set CGPT USDT chain ni coin. Okay, last kita tengok adalah price breakout. Dah pun breakout, yang kita nak tengok adalah price return ke kawasan support sebenarnya, tapi tak dapat. Terus tu berlaku lagi kenaikan. So daripada point ni kita boleh jangkakan last low, last high. So ni kita ada support yang baru. So kita nak tengok ni. So sebarang price drop ke kawasan support ni, consider kita boleh jangkakan support itu adalah good. So kita tak dapat kat sini, so biarkan price naik. So now daripada current high yang ada, current low yang ada, kita boleh jangkakan ni. So price drop slowly. So drop slowly tu kita nak dia drop slow, kemudian drop pula kawasan support. So masa tu RSI akan berada oversold. So meaning good position untuk all in untuk next pump. So itu yang kita berdasarkan. Tak complete lagi pergerakan, tapi andainya rezeki dapat pergerakan macam tu, ialah price drop ke kawasan support, stock RSI berada oversold, RSI pun berada oversold. So meaning itu adalah consider position untuk all in. All in ni apa maksud tu adalah aggressive buy lah. Atau meaning anda nak dapat 1000 kan, itulah kawasan yang anda nak buy. So itu untuk di CGPT. Good untuk long term. Technical pun consider bullish. Kemudian next comment, Rose tu Rose lama juga tak tengok Rose ni. So Rose apa berlaku. So price sampai kawasan support, kita ada yang ini, price dah breakout. So kita tengok rejection, tak rejection sebabkan dah berlaku ni. So breakout. So consider breakout ini, consider kita boleh target 1.6, price dah 1.2. So kita expected untuk price ni akan ada berlaku lagi kenaikan untuk pergi ke 1.6, iaitu dalam 11 sen, dan 11 sen kita ada support resistance. So ini kita kawasan ni adalah kita jangkakan price akan terus berlaku kenaikan sebelum next correction, ataupun price boleh buat price dah slowly naik. So slowly naik ni meaning kita jangkakan akan ada correction. So slowly naik, so kita expectkan correction. So correction tu last low, last high, nanti berapa high yang ada expected daripada 1.6. Maksudnya kita ada support. Tu support tu expectation akan sama dengan resistance kawasan ni, yang mana board resistance akan bertukar jadi support. Tu correction kawasan itu another great opportunity untuk buy untuk more higher ke atas. So kali ni kita akan
expectation naik lagi sebelum correction. So correction untuk Rose ni nampak dia akan buat reaction sama macam Bitcoin lah. Bitcoin pun tunggu correction aja, sama ada mungkin tahun 24 nanti kita akan dapat correction. So itu untuk di Rose. Kemudian tolong tengok position buy SRP ada, AVAX. So ada dah tadi, AVAX belum. AVAX so untuk AVAX dah berlaku kenaikan, dah sampai pun 1.6. So menunjukkan last itu kat kawasan ni terbaik. So currently kita tunggu adalah correction macam mana tengokkan RSI dah pun berada overbought sangat, store RSI pun berada overbought. Sebarang yang kita nampak yang paling minimum kalau nak buy ialah RSI berada drop ke kawasan 50 tapi still lagi kawasan 50. Stock RSI berada oversold, to consider good lah. So currently kita nampak kat sini, look to the left, kita ada kawasan ni, base kawasan ni, support kemudian kita dah breakout. So ini daripada point ni, kalau ikutkan ni lah kita last point pump dia. So ini kita boleh jangkakan, nanti kita delete yang ni. So kita boleh jangkakan last low ini to last high kawasan ni. So kita ada potential untuk support dalam kawasan ni. Around support ni kita ada resistance sebelum ni. So teman juga ni resistance yang bertukar jadi support. So breakout, retest, resistance juga di support. So price consider drop dalam kawasan ni. So expected RSI kalau above 50 tak apa. Stock RSI berada oversold, good untuk expected next pump ke atas. So itu untuk yang cantik, kita dapat slowly drop ke kawasan support channel. So itu adalah signal yang good untuk another all in position untuk next pump. So itu untuk di AVAX. Kemudian untuk di SRP, so SRP macam yang akan ini akan support. So anda boleh buy kawasan ni sebab apa? Kita menunggu breakout ni. Breakout channel ni kita expect target adalah 2.5 dalam kawasan $2 lebih ni. So ini adalah major untuk di SRP untuk dia punya pembetulan dia punya chart secara long termnya. So soon later breakout yang ni, dan breakout ni dia akan buat huge pump. So siapa nak buy, yes, SRP ni ambil take time sikit, dia memang ambil masa sikit, tapi bila dia naik tu, dia naik dengan drastik. Sama juga kawasan ni, nampak berapa lama dia naik. Kawasan ni berapa lama dia dulu naik pun drop balik, drop ni support, naik balik. So now kita hanya menunggu. Untuk di SRP ni, apa yang ditunggu adalah breakout ni. So breakout ni, so siapa yang ada buy kawasan ni, dia akan kuartal dapat profit lah. So ni adalah consider good position untuk all in untuk next bulan. So itu untuk SRP. Next comment, okay, dah tak ada. Okay, saya rasa itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum, bye bye.